Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis binti Rasib dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kanak-kanak keperluan khas. Terdapat 6 jenis kanak-kanak keperluan khas, iaitu autism, disleksia, hyperaktif, penglihatan, pendengaran dan juga sindrom Down. Seterusnya adalah kanak-kanak keperluan khas merujuk kepada kanak-kanak yang kurang sempurna dalam aspek fizikal, mental, emosi dan sensori. Kanak-kanak kurang upaya mengalami kekurangan atau kecacatan sama ada sejak dilahirkan atau selepas mengalami kemalangan atau masalah kesihatan yang kronik. Seterusnya adalah autism. Autism merupakan gangguan berfikir, komunikasi, perhubungan, interpersonal dan tingkah laku. Antara ciri-ciri kanak-kanak autism, yang pertama, perkembangan bahasa yang lambat, kedua, tiada kontak mata, ketiga, bertindak seperti orang yang tidak dengar dan yang keempat adalah gemar bersendirian. Jenis yang kedua adalah kanak-kanak sindrom Down. Kanak-kanak sindrom Down merupakan kecacatan genetik yang tak boleh diubati. Perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak sindrom Down lebih lambat berbanding kanak-kanak biasa. Seterusnya, terdapat 3 jenis kanak-kanak sindrom Down. Yang pertama, trisomy, yang kedua, translocation, yang ketiga, mosaic. Antara ciri-ciri kanak-kanak sindrom Down iaitu lidah terjelir, leher pendek, batang hidung leper, satu garis di tapak tangan juga dikenali sebagai garis simian, iras muka hampir sama dengan muka orang Mongol. Antara punca-punca kanak-kanak sindrom Down berlaku adalah akibat dari ibu yang berumur 35 tahun ke atas atau terlebih kromosom 21, translocation iaitu pemindahan bahan genetik dari kromosom 14 ke kromosom 21. Jenis yang ketiga pula adalah kanak-kanak disleksia. Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf, membaca, menulis, mendengar dan bercakap. Seterusnya adalah jenis-jenis disleksia. Yang pertama, disleksia visual iaitu penglihatan. Yang kedua, disleksia auditori, pendengaran. Yang ketiga, disleksia visual dan auditori. Antara ciri-ciri disleksia adalah keliru dengan perkataan yang hampir sama, tulisan yang buruk, daya ingatan yang sangat lemah dan juga lambat menulis. Antara punca-punca kanak-kanak mengidap disleksia adalah keturunan atau genetik, kekurangan oksigen semasa lahir, lelaki juga lebih matang berbanding perempuan. Seterusnya, jenis yang keempat adalah masalah pendengaran. Pekak adalah tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik. Antara jenis-jenis masalah pendengaran adalah yang pertama, konduktif iaitu sederhana dan ringan. Yang kedua, sensorineural iaitu teruk dan sangat teruk. Yang ketiga adalah campuran iaitu konduktif dan sensorineural. Antara punca-punca masalah pendengaran adalah sekata benda asing, kerosakan pada gegendang telinga, jangkitan virus dan mengalami kemalangan. Seterusnya, terdapat beberapa pendekatan pengajaran bahasa iaitu melalui bacaan bibir, bahasa isyarat, auditory verbal serta ejaan jari. Seterusnya, jenis yang kelima adalah masalah penglihatan. Masalah penglihatan adalah gangguan visual berdasarkan kurangnya ketajaman atau kurangnya jangkauan penglihatan. Antara jenis-jenis masalah penglihatan adalah rabun jauh, rambut dekat, mata malas, juling dan juga sensitif pada cahaya. Ciri-ciri adalah mata juling, mata berair, sering mengredip mata dan juga sering menggosok mata. Antara punca-punca masalah penglihatan adalah ketak sekatan dalam bentuk atau saiz bola mata,
kornea atau kanta. Masalah gangguan gerak mata, kerosakan pada satu atau lebih struktur mata. Seterusnya, jenis yang keenam adalah ADHD atau hyperactive. ADHD adalah tingkah laku kanak-kanak yang menunjukkan mereka kurang daya tumpuan terhadap sesuatu perkara. Antara ciri-ciri hyperaktif adalah sering tinggalkan tempat duduk, sering bergerak cergas, kurang sabar dan selalu banyak cakap. Antara punca-punca kanak-kanak hyperaktif adalah dari segi faktor neurologi, faktor toksid, faktor genetik, pengambilan gula berlebihan serta pengambilan darah yang berlebihan. Akhir sekali, antara kesimpulan yang dapat diperolehi daripada kanak-kanak keperluan khas adalah tiada insan yang sempurna dalam kehidupan di dunia. Namun, ketidakkesempurnaan itulah yang mewarnai kehidupan manusia. Dedikasi khas buat keluarga tercinta yang sentiasa memberi dorongan dan inspirasi kepada kanak-kanak keperluan khas. Itu sahaja perbentangan video dari saya. Sekian, terima kasih.